Assalamualaikum, bersama Cikgu Putri untuk Sains tahun 4. Okey, hari ni cikgu nak fokuskan tentang latihan kemahiran saintifik dalam buku aktiviti muka surat 4. Jadinya murid-murid boleh rujuk buku aktiviti muka surat 4. Okey, murid-murid akan nampak gambar rajah ni. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan bagi mengkaji kadar pernafasan seorang murid yang telah menjalankan 3 aktiviti yang berbeza. Okey, untuk kotak yang belah kiri ni ialah dia menunjukkan aktiviti dan belah kanan ni bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit. Okey, untuk gambar yang pertama, gambar yang pertama ni gambar seorang murid sedang berlari kan. Bila sedang berlari, dia berlari perlahan, bilangan naik dan turun dada dia dalam 1 minit ialah 40 kali. Maknanya 40 kali bilangan naik dan turun dada dia dalam 1 minit. Manakala gambar yang kedua ialah gambar murid ni sedang berjalan. Okey, bila dia berjalan, bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit ialah 30 kali. Okey, manakala gambar yang ketiga ialah gambar murid sedang menonton televisyen. Bila gambar murid sedang menonton televisyen ni, bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit hanya 20 kali. Okey, ini menunjukkan aktiviti yang berbeza menunjukkan bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit yang berbeza. Okey, kita tengok dekat gambar pertama ni kan. Gambar pertama ni dia sedang berlari. Bila berlari kita guna banyak tenaga. Kita memerlukan lebih udara kan. Kita akan bernafas lebih laju. Sebab itulah bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit je sebanyak 40 kali. Sebab apa? Sebab bila kita berlari, cuba kamu berlari kan. Mesti kamu perasan, bila kamu berlari kamu akan tercungap-cungap. Sebab apa? Sebab bila kita berlari kita memerlukan banyak tenaga. Bila kita memerlukan banyak tenaga, kita memerlukan banyak udara. Untuk apa? Untuk peparu tu tukar gas antara oksigen dan karbon dioksida dalam peparu tu kan. Sebab itulah kita akan tercungap-cungap dan bilangan naik dan turun dada kita meningkat selama 1 minit. Selama 1 minit 40 kali dia naik dan turun. Okey, bila kita tengok berjalan pula, berjalan ni dia guna tenaga juga. Dia guna tenaga juga dan dia juga memerlukan pertukaran udara di peparu tu kan, guna tenaga. Tapi dia tak guna sebanyak macam berlari perlahan tadi. Jadinya bilangan pergerakan dada dia sebanyak 30 kali kan. Sebab apa? Sebab dia guna tenaga juga, cuma dia tak guna banyak macam berlari perlahan ni. Dan yang ketiga ialah menonton televisyen. Gambar ni dah menunjukkan menonton televisyen kan tak menggunakan banyak tenaga. Kita duduk je tengok TV kan. Jadinya tak menggunakan banyak tenaga. Dan pertukaran udara pun tak berlaku dengan banyaknya. Sebab itulah bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit untuk menonton televisyen ialah sebanyak 20. Maknanya dia turun sekejap je lah macam kita tengok TV. Kita tak ada pun rasa tercungap-cungap kan berbanding dengan berlari tadi. Itulah yang nak menunjukkan perbandingan antara aktiviti dan bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit. Maknanya bilangan naik dan turun dada ni dalam 1 minit ni mengikut aktiviti yang dibuat, mengikut tenaga yang digunakan. Okey, sebagai kesimpulannya yang cikgu boleh simpulkan, definisi secara operasi bagi kadar pernafasan berdasarkan jadual di atas ialah bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit. Maknanya kita nak tengok bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit untuk murid-murid yang melakukan aktiviti yang berbeza. Okey. Seterusnya, hubungan antara bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit bagi ketiga-tiga aktiviti tersebut ialah aktiviti yang berbeza menghasilkan bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit yang berbeza. Kalau kita buat aktiviti yang berbeza, bilangan naik dan turun dada kita pun akan jadi berbeza.
Tengoklah kalau lagi banyak tenaga kita guna, maka bilangan naik dan turun dada kita tu akan menjadi lebih tinggi. Kalau kita guna tenaga yang sikit, bilangan naik dan turun dada kita tu akan menjadi rendah. Okey, seterusnya, bilangan naik dan turun dada bergantung kepada aktiviti. Sekiranya aktiviti tersebut tidak melibatkan banyak pergerakan dan tidak menggunakan banyak tenaga, maka bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit akan menjadi rendah kerana peparu tidak memerlukan udara yang banyak. Kalau kita tak guna banyak aktiviti, tak guna banyak tenaga, so peparu pun tak memerlukan udara yang banyak. Jadinya bilangan naik dan turun dada kita pun berkuranglah. Untuk yang kedua, manakala sekiranya aktiviti yang dilakukan menggunakan banyak pergerakan dan tenaga, bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit akan menjadi tinggi kerana peparu memerlukan udara yang banyak. Sebab apa? Sebab dia nak supply tenaga dekat badan tu, jadinya peparu memerlukan udara yang banyak. Sebab itulah bila kita buat satu aktiviti yang memerlukan banyak pergerakan dan tenaga, bilangan naik dan turun dada kita pun meningkat. Sebab apa? Sebab udara memerlukan udara yang banyak untuk bagi tenaga dekat seluruh badan kita. Okey, sekian saja untuk kelas hari ini. Cikgu bagi penerangan tentang latihan yang cikgu nak bagi. Jadinya cikgu nak anak-anak murid semua siapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat 4. Semua jawapan cikgu dah bagi dah dalam slide ni. Cuma kena tengok dan fokus saja ya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.